Sebelum ini menjadi kemusykilan juga kepada ramai pihak, terutama sekali kepada mereka yang ingin memohon untuk pinjaman bercagar KWSP ataupun fasiliti sokongan akaun 2 KWSP, mahupun kepada mereka yang telah memohon berkaitan dengan apa akan jadi jika mereka ini gagal untuk membuat pembayaran secara bulanan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Hairuan AB. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Mungkin ramai yang akan mengingatkan bahawa pinjaman bercagar KWSP ataupun fasiliti sokongan akaun 2 KWSP ini, jika bayaran secara bulanan tidak dibuat, ianya akan diambil daripada akaun 2 KWSP mereka untuk melunaskan pembayaran yang tertunggak itu sewaktu tunggakan itu berlaku. Itu mungkin apa yang berlegar-legar di fikiran ramai pihak di luar sana, terutama sekali pencarum yang telah pun memohon ataupun sekarang ini masih lagi sedang berkira-kira untuk memohon pinjaman bercagar KWSP ini. Kerana ianya bercagar, jadi ramai yang bakal mengingatkan itu adalah konsep yang bakal terjadi. Sebagai contoh, setelah membuat pinjaman katakanlah 3 bulan selepas itu, akibat daripada kesempitan keuangan, gagal untuk membuat pembayaran pada bulan tersebut dan berlangsung ke beberapa bulan seterusnya, mereka mungkin akan mengingatkan bahawa pembayaran tertunggak itu akan diambil daripada akaun 2 KWSP mereka. Okey, itu adalah tidak benar sebenarnya. Berdasarkan penjelasan yang telah pun diberikan oleh Timbalan Menteri Kewangan berkaitan dengan perkara ini, ada dinyatakan di situ bahawa pemberi pinjaman iaitu bank tidak boleh menggunakan simpanan KWSP. Ingat tu, tidak boleh menggunakan simpanan KWSP sekiranya ahli gagal membayar ansyuran pinjamannya. Sekiranya ahli gagal membayar ansyuran pinjamannya. Ingat tu, ini adalah kerana FSA2 ataupun Fasiliti Sokongan Akaun 2 ini adalah merupakan suatu pengeluaran bersyarat umur 50 atau 55 tahun, di mana bayaran pengeluaran hanya akan dibuat apabila ahli telah memenuhi syarat pengeluaran, iaitu ahli telah mencapai umur 50 ataupun 55 tahun. Bermakna sekarang ini kita ambil satu contoh. Katakanlah umur sekarang ini adalah 40 tahun, layak untuk membuat pinjaman bercagar KWSP ini. Bermakna untuk mencapai ke umur persaraan itu, katakanlah kita ambil yang 50 tahun, berbaki 10 tahun lagi. Okey, membuat pinjaman untuk selama 3 tahun bagi pinjaman bercagar KWSP ini dengan amount RM10,000 dan dengan bayaran-bayaran tertentu yang telah pun ditetapkan. Okey, umur 40 tahun sewaktu pinjaman dibuat, jika diikutkan sewaktu berumur 43 tahun, pembayaran untuk pinjaman bercagar KWSP ini akan selesai. Kerana seperti yang telah pun dipersetujui hanya untuk 3 tahun pembayaran semula. Jadi katakanlah berlaku kegagalan pembayaran sewaktu dalam proses pembayaran ini berlaku. Okey, 3 tahun itu sepatutnya telah pun selesai tetapi gagal untuk diselesaikan. Jadi nanti jika berlaku kegagalan untuk membuat pembayaran, bermakna nama anda akan disitoskan, disikriskan, dimasukkan dalam rekod-rekod yang tertentu, yang mana ianya akan memberi rekod yang buruk kepada pencarum yang telah pun membuat pinjaman ini akibat daripada kegagalan untuk membayar balik pinjaman tersebut. Dan ini akan menjejaskan potensi untuk pencarum ini untuk membuat pinjaman-pinjaman yang lainnya seperti pinjaman perumahan, kad kredit dan sebagainya. Dan seperkara yang harus diingatkan, katakanlah amount yang dipinjam itu besar, katakanlah RM50,000, dan kita harus sedar jika tidak dibayar akan ada late fee, akan ada interest yang lainnya lagi, akan ada charge yang lainnya lagi akibat daripada kos untuk meminta semula pembayaran daripada pencarum-pencarum tersebut. Dan mungkin juga selepas beberapa tahun jika berlaku kegagalan untuk membuat pembayaran ini, katakanlah 43 tahun tadi sepatutnya telah pun selesai, tetapi akibat daripada masalah ekonomi tak mampu nak bayar, mungkin setelah beberapa tahun selepas itu amount tersebut mungkin juga akan boleh menjadi ke RM100,000 lebih, yang mana jika ini terjadi ada kemungkinan juga pencarum-pencarum itu boleh dimufliskan.
kerana kita harus sedar bahawa untuk memufliskan seseorang itu di Malaysia ini, amount tertunggak yang tidak mampu untuk dibayar haruslah melebihi RM100,000 sekarang ini. Jadi jika perkara tersebut terjadi nanti, ada kemungkinan juga pencarum ini boleh dimufliskan kerana bank tidak boleh menuntut bayaran yang tertunggak itu daripada KWSP sehinggalah umur persaraan itu dicapai 55 tahun. Jadi 40 tahun buat pinjaman, 43 tadi masih lagi gagal untuk melunaskan, bermakna selepas itu akan ada lagi tambahan-tambahan interest, late fee dan pelbagai lagi, yang mana berbaki 7 tahun untuk mencapai ke umur 50 tahun itu. Pelbagai perkara boleh terjadi akibat daripada kegagalan untuk membuat pembayaran semula ini. Jadi ini adalah risiko-risiko yang perlu diperhalusi oleh pencarum sebelum memohon untuk pinjaman bercagar KWSP ini. Jadi guys, apa yang boleh diperkatakan di sini adalah renung-renungkanlah, fikirkanlah sebelum anda memohon untuk pinjaman bercagar KWSP ini. Jika tiada keperluan mendesak dan jika anda merasakan perkara ini bakal menyusahkan anda lagi ke depannya, elakkan dari memohon untuk pinjaman bercagar KWSP ini. Cuba cari alternatif yang lain yang lebih memesrakan kepada kehidupan anda untuk ke depannya. Okay guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.